Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Grup kami akan membentangkan laporan program bagi sekolah dan masyarakat yang bertajuk Kursus Pengurusan Jenazah. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu pertama Muhammad Alif Naiman bin Rosli, yang kedua saya sendiri Nur Ali Saadini binti Muhammad Zain, yang ketiga Nur Haifah Humaira binti Muhammad Zulkifli, yang keempat Nur Hazira Asma binti Zakaria, Nur Syamila binti Muhammad, dan akhir sekali Siti Nur Soleha binti Razali. Baik, next. Kandungan pembentangan kami termasuk pertama tujuan, latar belakang dan objektif, kemudian diikuti butiran program dan tentatif program, seterusnya jawatan kuasa pelaksana, dan yang ketujuh implikasi keuangan, pengisian program, penilaian impak program dan kesimpulan serta penutup. Akhir sekali kami juga akan lampirkan aktiviti yang telah kami lakukan. Baik, seterusnya. Assalamualaikum, saya Siti Nur Soleha. Okey, pertama sekali saya akan membentangkan tujuan. Tujuan laporan ini bertujuan untuk melaporkan kepada pensyarah, subjek sekolah dan masyarakat mengenai pelaksanaan kursus pengurusan jenazah. Selain itu, ia bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan program serta penambahbaikan yang boleh dilakukan pada masa depan. Seterusnya, latar belakang. Program pengurusan jenazah yang dianjurkan oleh pihak kami bertujuan untuk memberikan pendedahan awal secara praktikal dan amali kepada pelajar-pelajar tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Padang Luas berkaitan cara pengurusan jenazah. Program ini adalah sebagai salah satu cara untuk menambah kefahaman dan panduan ke arah melahirkan masyarakat yang mendalami ilmu agama dan dapat melaksanakan tuntutan agama dalam kehidupan mereka. Di dalam program ini juga diselipkan sesi ceramah dan kuis soal jawab bagi menjadikan proses pembelajaran ini lebih menarik buat pelajar. Seterusnya, objektif program ini untuk mendedahkan kepada semua pelajar tentang kepentingan mengetahui cara pengurusan jenazah. Seterusnya, menambahkan ilmu, pengetahuan dan amali pelajar dalam pengurusan jenazah. Dan akhir sekali membiasakan para pelajar dengan aktiviti bersifat praktikal supaya lebih mendapat pemahaman yang mendalam dalam pengurusan jenazah. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Okay, seterusnya saya sambung dengan butiran pelaksanaan program. Nama program iaitu Kursus Pengurusan Jenazah yang bertempat di Surau Sekolah Kebangsaan Padang Luas yang bertemakan kematian itu pasti. Tarikh sebenar yang kami cadangkan ialah 2 Mei tetapi ditukarkan kepada 8 Mei iaitu pada hari Isnin. Masa iaitu pada 10.45 pagi hingga 12.45 tengah hari. Bila pelajar seramai 90 orang anggaran asal, tapi peserta pada hari tersebut adalah seramai 50 orang. Pelajar tahun 6 Sekolah Kebangsaan Padang Luas. Seterusnya. Okey, seterusnya saya sambung dengan tentatif program. Pada pukul 10.30 pagi, ketibaan pelajar, guru dan tetamu undangan di surau sekolah. Selepas itu, program bermula dengan bacaan doa dan ucapan alu-aluan oleh pengurusi program serta sesi tayangan video pendek. Pada pukul 11 pagi, ceramah bertajuk pengurusan jenazah oleh penceramah tetamu undangan dan serta demonstrasi dan praktikal pengurusan jenazah antara penceramah dan pelajar. Pada pukul 12.15 tengah hari, diadakan sesi kuis soal jawab kepada pelajar. Pada pukul 12.30 tengah hari, ucapan penutup oleh guru pengiring dan 12.40 tengah hari, penyampaian cenderamata kepada pihak sekolah dan kepada penceramah. Dan sebelum berakhir, sesi penggambaran dengan semua yang terlibat. Seterusnya, jawatan kuasa pelaksana. Antara jawatan kuasa yang melaksanakan program ini, pertama sekali pengerusi Muhammad Alif Naiman bin Rosli, seterusnya Setiausaha Nur Alisa Adeni binti Muhammad Zain, seterusnya Bendahari Nur Haifah Humaira binti Muhammad Zulkifli,
Seterusnya AJK Hadiah Nur Hazira Asma binti Zakaria, AJK Teknikal dan Alatan Nur Syamila binti Mahmud, dan akhir sekali Media dan Fotografi Siti Nur Soleha binti Razali. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Baiklah, bagi implikasi keuangan, kami telah mengeluarkan wang bagi banner dan bunting yang berjumlah RM78 serta modul untuk setiap pelajar yang berharga RM63. Manakala bagi cenderamata penceramah, kami telah membayar sebanyak RM25, pihak sekolah RM21 dan bagi 5 orang pelajar ialah RM25. Manakala untuk refreshment seperti air mineral, 3 kotak air mineral berharga RM46.50 dan bagi roti iaitu 70 dalam kuantiti 70 dengan harga seunit RM1 berjumlah RM70. Manakala bayaran lain-lain seperti bayaran bagi penceramah atas izin kami sendiri berjumlah RM150 dan sumbangan anak yatim berjumlah RM80. Jadi total keseluruhan ialah RM558.50. Tapi kerana kami menerima sedikit sumbangan daripada pengajar berharga RM150, jadi jumlah keseluruhannya hanya kami perlu bayar ialah RM408.50. Baik, saya akan paskan seterusnya kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamila. Saya akan menerangkan pengisian program kami. Okey, untuk program kami ada empat sesi. Yang pertama ialah ceramah, di mana program untuk ceramah ni dimulakan dengan tayangan video selama 6 minit daripada pautan YouTube berkenaan demonstrasi pengurusan jenazah yang telah dilakukan oleh pelajar SMKA Wataniah Machang. Tujuan video ini adalah untuk memberi penerangan gambaran kepada para pelajar tentang pengisian pada hari itu. Kemudian program diteruskan dengan ceramah yang bertajuk pengurusan jenazah yang telah disampaikan oleh penceramah undangan iaitu Ustaz Hanafiah daripada Skot Sukarelawan Pengurusan Jenazah Gaung Global di Jertih. Ceramah ini merangkumi pengurusan jenazah dari segi hukum, syarat-syarat sah dalam menguruskan jenazah, perkara yang perlu dibuat apabila ahli keluarga atau kenalan terdekat meninggal dunia seperti menutupkan mata si mati ataupun meletakkan sesuatu yang berat atas perut jenazah. Okey, kemudian untuk sesi yang kedua iaitu praktikal memandikan jenazah telah dilaksanakan oleh penceramah dengan bantuan para pelajar. Sesi ini dimulakan dengan penerangan berkaitan bahan yang diperlukan dan juga tata cara pengendalian memandikan jenazah dengan betul, iaitu bermula dengan membuang najis dan sehingga mewudukkan jenazah. Selesai daripada penerangan itu, seorang murid telah diminta untuk menjadi wakil sesi praktikal tersebut. Manakala murid lain diminta bergerak ke hadapan supaya dapat melihat dari jarak yang lebih dekat. Penceramah kemudian menunjukkan cara-cara memandikan jenazah yang betul kepada murid. Seterusnya, okay, next. Seterusnya adalah sesi yang ketiga di mana praktikal mengkafankan jenazah. Bagi sesi ini, ia bermula dengan pemotongan kain, pengukuran ketinggian jenazah dan juga cara mengkafankan jenazah dengan betul. Penceramah juga telah menjelaskan dengan lebih terperinci berkaitan dengan set peralatan yang digunakan semasa mengkafankan jenazah dan juga kaedah yang digunakan untuk mengkafankan jenazah. Okay. Beliau juga menceritakan pengalaman beliau juga menceritakan pengalaman beliau semasa menguruskan jenazah sebagai panduan dan pengajaran kepada pelajar. Okey, untuk sesi seterusnya iaitu yang keempat ialah solat jenazah. Untuk sesi ini, semua pelajar diminta berkumpul di hadapan jenazah bagi melakukan demonstrasi solat jenazah. Penceramah akan terlebih dahulu menjelaskan secara ringkas mengenai tata cara solat jenazah. Jadi solat jenazah sebanyak 2 rakaat itu telah dijalankan oleh para pelajar. Semasa semua sesi ini berlangsung, slide sebelum tu. Okay.
Semasa keempat sesi ini berlangsung, murid diberikan peluang untuk bertanyakan soalan kepada penceramah. Sesi yang terakhir iaitu uh, sebelah sesi yang terakhir iaitu sesi kuis dan juga refleksi bersama pelajar. Pihak penganjur telah mengajukan beberapa soalan kepada murid berkaitan ceramah dan juga praktikal yang diadakan tadi. Jadi pihak penganjur telah menyediakan cenderahati kepada wakil pelajar yang telah menjawab soalan, penceramah pada hari tersebut dan juga kepada pihak sekolah sebagai penghargaan. Sebelum mengakhiri program itu, murid telah dipilih secara rawak untuk membuat rumusan tentang apa yang dipelajari pada hari itu. Mereka juga dikehendaki untuk mengisi borang penilaian program yang telah diedarkan. Dan program ini berakhir dengan sesi fotografi bersama pelajar dan juga penganjur. Saya serahkan kepada kawan saya untuk meneruskan pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Na'iman Rosli. Saya akan membentangkan tentang penilaian impak program. Jadi saya akan membentangkan impak program terhadap pelajar dan juga terhadap penganjur dan JK. Untuk penilaian program terhadap pelajar, ianya dapat memberi pengetahuan mengenai hukum dalam Islam, mengenai kepentingan dalam pengurusan jenazah. Selain itu, ia juga dapat melatih sikap kepimpinan di kalangan pelajar untuk memberi khidmat bakti kepada masyarakat berkaitan pengurusan jenazah, kerana pengurusan jenazah adalah fardu kifayah dan sesuatu komuniti itu akan menanggung dosa sekiranya tiada pihak yang melakukannya. Selain itu, ia juga dapat memberi kesedaran serta keinsafan kepada pelajar sebagai insan yang masih bernyawa, kerana kita insan yang bernyawa pasti akan mati dan meninggalkan dunia. Ia juga dapat memberi persediaan kepada pelajar sekiranya berlaku kematian dalam keluarga, kerana kematian akan datang tanpa dijangka. Selain itu juga saya akan membentangkan tentang impak kepada penganjur. Next. Impak kepada penganjur, ianya dapat memberi keyakinan diri kepada penganjur dalam menjalankan program. Selain itu juga dia dapat memupuk sifat tanggungjawab dalam diri penganjur terhadap sesuatu program. Dan ia juga dapat mengajar penganjur dalam bekerja sama dan tolong-menolong sesama sendiri semasa program dijalankan. Dan juga untuk memastikan program berjalan lancar. Ia juga dapat memberi pendedahan mengenai cara menguruskan program dan memberi pengalaman kepada penganjur untuk memperbaiki program yang akan datang. Juga dapat meningkatkan kemahiran diri penganjur. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Okay, seterusnya saya sambung bagi penilaian impak program. Okay, di dalam borang penilaian yang kami berikan kepada pelajar adalah terdapat 3 bahagian, iaitu yang pertama bahagian demografi responden. Okay, bagi demografi responden iaitu lelaki seramai 22 orang dengan peratus sebanyak 44%. Dan perempuan seramai 28 orang iaitu sebanyak 56%. Okay, untuk bahagian B pula, pada bahagian B iaitu penilaian tahap pencapaian objektif program. Okay, di sini terdapat 3 item, iaitu yang pertama mendedahkan kepada semua pelajar tentang kepentingan mengetahui cara pengurusan jenazah. Yang kedua, menambahkan ilmu pengetahuan dan amali pelajar dalam pengurusan jenazah. Dan yang ketiga, membiasakan para pelajar dengan aktiviti bersifat praktikal supaya lebih mendapat pemahaman yang mendalam berkenaan pengurusan jenazah. Okey, di sini terdapat 3 skala, iaitu skala yang pertama iaitu tidak memuaskan, yang kedua memuaskan dan yang ketiga amat memuaskan. Okey, interpretasi bagi ketiga-tiga item ini adalah tinggi. Min yang pertama bagi item yang pertama sebanyak 2.78%. Min yang kedua sebanyak 2.72% dan min yang ketiga untuk item yang ketiga sebanyak 2.80. Okey, untuk bahagian C, penilaian tahap keberkesanan program iaitu terdapat 7 item di sini. Iaitu yang pertama, pelaksanaan program telah dibuat dengan lancar. Yang kedua, penyampaian isi kandungan program. Yang ketiga, jangka masa program. Yang keempat, tempat program ini dijalankan. Yang kelima, penyediaan bahan-bahan program. Yang keenam, urusnya AJK program. Dan yang ketujuh, penilaian keseluruhan program.
Sampai juga interpretasi bagi ke-77 item ini tinggi. Min bagi item yang pertama sebanyak 2.84. Min untuk item yang kedua sebanyak 2.84 juga. Dan min yang ketiga adalah sebanyak 2.80. Min yang keempat sebanyak 2.80. Min yang kelima sebanyak 2.96. Min yang keenam sebanyak 2.92 dan min yang ketujuh sebanyak 2.86. Okey. Min bagi kesemua item ini adalah Seterusnya ialah kesimpulan. Terdapat kelebihan dan kebaikan program di mana program khusus pengurusan jenazah ini telah didedahkan dan menggalakkan murid untuk mempelajari cara-cara pengurusan jenazah dan mendapat ilmu mengenai kepentingan pengurusan jenazah. Murid juga telah berpeluang melihat dan merasai sendiri cara untuk mengurus jenazah. Program ini juga dapat memberi peluang untuk membiasakan para pelajar dengan aktiviti bersifat praktikal supaya mereka lebih mendapat pemahaman yang mendalam dalam pengurusan jenazah. Di samping itu, murid juga telah menunjukkan sikap ingin tahu yang mendalam mengenai pengurusan jenazah serta bersemangat untuk meneruskan program sehingga program tersebut berakhir. Manakala permasalahan dan cadangan penambahbaikan program ialah antara kekangan yang berlaku semasa program ini adalah dari segi pelajar yang terlibat adalah terhad dan bukan seluruh pelajar tahun 6 yang dicadangkan. Hal ini disebabkan oleh keadaan cuaca yang tidak mengizinkan untuk menghadkan aktiviti luar kelas pelajar. Selain itu, tempat juga telah diubah di saat akhir disebabkan ada program lain yang terlibat di Dewan Sekolah di hari yang sama dan menyebabkan kami bertukar tempat untuk program ini diadakan di surau sekolah. Next. Penutup. Penutup secara keseluruhannya program khusus pengurusan jenazah yang dianjurkan oleh pelajar-pelajar di PILI dengan peruntukan program sebanyak RM408.50 yang disertai 50 orang pelajar tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Padang Luas pada 8 Mei 2023 telah berjaya dilaksanakan dan mencapai objektif program. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk bahagian lampiran kami telah sertakan beberapa keping gambar mengenai aktiviti yang telah kami laksanakan. Bahagian pertama menunjukkan gambar apabila pelajar mula memenuhi surau. Okay, next. Gambar ini menunjukkan permulaan bagi kursus tersebut di mana kami mula mengenalkan diri kami kepada para pelajar dan guru-guru yang hadir dan juga penceramah memulakan program tersebut. Baik, untuk slide seterusnya menunjukkan aktiviti amali yang bermula apabila untuk mengafan jenazah dan juga amali solat bagi pelajar lelaki. Seterusnya ia diakhiri dengan aktiviti penyampaian hadiah daripada pihak kami kepada
kepada penceramah dan juga pihak sekolah. Seterusnya, sesi fotografi bersama para pelajar yang menyertai kursus pengurusan jenazah. Baik, sekian itu sahaja daripada grup kami tentang perbentangan kursus pengurusan jenazah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.